Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-19 kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, Soleha doakan hari ini agar anda semua sentiasa sihat walafiat, sentiasa ceria-ceria, sentiasa dalam ketenangan, dan insya-Allah semoga dipermudahkan setiap urusan kita hari ini dan hari-hari seterusnya. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu Soleha share hari-hari, insya-Allah. Okey, seperti kebiasaan, mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Kerana di dalam selawat banyak sangat keberkatan dan juga barakah yang akan kita perolehi daripada selawat tersebut, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, apa khabar Kak Shima? Hai Amira Bonijan. Hai Kak Anissa dan sesiapa sahaja yang join live Soleha hari ini. Thank you sebab sudi join. Okey, sebelum tu Soleha perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama diberi Soleha Mat Taha, merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor, bagi bisnes FTR, buku rezeki kelas pertama, formula tarik rezeki. Soleha telah bersama dengan dakwah FTR ni selama masuk hari ini adalah masuk ke tahun yang ke-5 tahun, Alhamdulillah. Dan Soleha telah mempunyai lebih 300 orang ejen yang berdaftar. Dan Soleha merupakan kelulusan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah, salam silaturahim, salam penuh kasih sayang daripada Soleha buat anda semua yang baru mengikuti dan follow dan berkawan dengan Soleha. Salam ukhuwah. Okey, tajuk sharing ilmu Soleha hari ini yang ke-204 adalah emosi negatif membahayakan kesihatan. Okey, Soleha nak share tujuh penyakit yang menyebabkan tubuh badan kita berasa tidak sihat, berasa tak kuat, berasa lemah disebabkan emosi-emosi negatif yang mengganggu kita. Okey, yang pertama, antara sikap kita, antara emosi negatif yang boleh membahayakan kesihatan kita, yang pertama adalah kalau kita marah 5 minit. Siapa yang suka marah-marah, mak ayah yang suka marah-marah tu, tahukah kalian mengikut kajian beberapa orang saintis dan beberapa orang pakar kesihatan, bila kita marah 5 minit akan menyebabkan imun tubuh badan kita lemah 6 jam. Kita marah 5 minit je. Marah cuma 5 minit tapi kesan dan impak dia menyebabkan imunisasi badan kita lemah selama 6 jam. Cuba bayangkan kalau kita dok popek selama 10 minit. 10 minit, so kali dengan 2, kita akan, imun badan kita akan lemah selama 12 jam. So kalau kita makin lama, makin banyak kita marah, makin banyak kita stres, makin banyak kita panas baran, bengis, menyebabkan imun badan kita menjadi semakin lemah, menjadi semakin sakit. So kurang-kurangkan marah, jangan marah-marah. Kalau rasa nak marah, pergi bilik air, ambil wuduk segera, dan insya-Allah segeralah beristighfar, segeralah kurangkan amarah yang melanda dalam diri kita, sebab impak dia mengikut kajian, kalau kita marah 5 minit je akan menyebabkan imunisasi badan kita merudum
hingga kepada 6 jam. Tak nak marah-marah dah lepas ni ya. Kita cool-cool je, tenang-tenang je. Lagi-lagi bulan Ramadan ni, biasalah kalau tiba-tiba kita jadi mak kau hijau kan. So, banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan ingatkan Allah, banyak-banyak ingatkan mati. InsyaAllah kalau jiwa kita sentiasa ingat Allah, tak adalah kita rasa nak marah-marah sentiasa 24 jam. Jiwa kita akan sentiasa tenang, anak-anak pun behave. Serahkan semuanya kepada Allah. Okey, yang kedua, emosi negatif membahayakan kesihatan. Yang kedua, kalau kita suka berdendam, dendam ni tak nampak kan? Kadang-kadang kita tak tahu. Apa benda perasaan yang bersarang negatif dalam hati kita ni, orang tak nampak. Dendam yang tersemai dekat hati kita, yang tersemat dalam hati kita, kita pendam, kita makan dalam, kita berdendam dengan orang, tak suka dengan orang, kita sakit hati dengan orang. Tahukah kalian, emosi negatif, orang yang suka berdendam ni, dia punya imun tubuh akan mati. Ni mati terus ni. Imunisasi tubuh badan dia akan mati. Dan bila dia stres, kolesterol dalam badan dia akan naik mendadak, lalu menyebabkan jantung dia berdegup sangat laju. Jantung dia, darah tak dapat nak mengepam dalam jantung dan menyebabkan sakit jantung, lalu menyebabkan stroke. Ni orang yang suka berdendam. Kadang-kadang kita tengok orang tu senyap je, tapi dalam diam, rupa-rupanya orang ni suka simpan perasaan tak suka dengan orang, iri hati, dendam, kesumat, khianat, semua ni. So, kita buang jauh-jauh. Lagi satu, kalau kita suka nak berdendam, dia akan menyekat rezeki kita. Dari segi rezeki akan bocor, rezeki akan tersekat. Dan dari segi kesihatan, bila kita banyak berdendam dengan orang, sakit hati dengan orang, rupa-rupanya imun tubuh badan kita akan mati dan menyebabkan kita sakit jantung, menyebabkan kita sakit stroke. Na'udzubillah min zalik. Semoga yang mendengar pada hari ini, jangan ada simpan perasaan dendam. Kita hidup dekat dunia ni hanya sementara je. Apalah salahnya kita manfaatkan usia kita yang masih berbaki ni dengan aktiviti yang berfaedah, aktiviti yang boleh mengingatkan kita dengan Allah. Kita banyak-banyakkanlah bertaubat. Jangan suka nak simpan dendam. Last-last diri kita sendiri yang rugi, malah kesannya akan datang kepada kita kalau kita banyak berdendam dengan orang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, emosi negatif kita akan membahayakan kesihatan kita. Kalau kita banyak stres, kalau kita banyak murung, kalau kita banyak bimbang sangat, bimbang hal rezeki ke contohnya waktu PKP ni, tiba-tiba kita perasan dekat dapur makanan bekalan harian kita dah semakin menyusut. Kita rasa stres. Tak tahu PKPB ni akan berlangsung sampai bila. Kita stres fikir hari-hari. Mana ni duit tak kerja, suami tak kerja, duit pun makin berkurangan. Kita stres. Stres anak-anak nak makan apa, nak bagi ke family kita makan apa. So kita stres, kita fikir sampai sakit kepala, sampai migraine. Dan menyebabkan bila kita semakin stres, rupa-rupanya akan menyebabkan kepada gangguan pencernaan. Sebab tu kalau siapa-siapa yang ada masalah sembelit ni, kadang-kadang bukan pada faktor pemakanan. Rupanya pada faktor emosi kita. Emosi kita yang stres, emosi kita yang bimbang ni, rupa-rupanya menyebabkan masalah pencernaan. Ginjal kita problem. Tak boleh nak berfungsi dengan baik. So hati-hati, jangan stres-stres, relax. Sebab tubuh badan kita ni pun hak milik mutlak Allah. Allah jadikan setiap tubuh badan kita ni semuanya special, semuanya istimewa. Kalau kita bawa dan kita gunakan segala panca indera, tubuh badan kita, emosi kita, perasaan kita, hati kita, hanyalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nak stres-stres, tak ada nak bimbang dan risau yang teramat sangat. Dan masalah pencernaan ni boleh kita atasi dengan diri kita sendiri. Sentiasa kita sihat walafiat, tak ada masalah makanan tak cerna ke, sakit perut, sebu ke dan sebagainya. Okey, yang keempat, antara emosi negatif yang lain, yang keempat adalah tersinggung. Kalau kita jenis yang mudah sangat tersinggung, mudah sangat terasa hati dengan orang. Orang cakap sikit kita dah rasa sedih sampai meleleh air mata.
Kalau kita mudah sangat tersinggung, tahukah kalian bila kita banyak tersinggung sehingga kesukaran untuk kita tidur, malam-malam pukul 2-3 pagi pun masih tak boleh nak lelap mata, mata bulat macam burung hantu. So tahukah kalian bila kita banyak tersinggung, bila kita banyak terasa hati dengan orang, asyik sentap makan dalam, asyik fikirkan je apa orang cakap pasal kita, hingga kita tak boleh nak berfikir dengan waras, dan menyebabkan kita kesukaran tidur, insomnia. So bila penyakit insomnia ni, kesukaran tidur melanda diri kita, dan bila orang waktu siang orang bekerja, tapi kita sebaliknya, waktu malam kita berjaga, waktu sianglah kita nak tidur sepanjang hari. Tahukah kalian, bila kita banyak tersinggung dengan orang, banyak sangat memikirkan masalah yang tak habis-habis ni, sebenarnya akan menyebabkan diri kita semakin tak boleh nak adapt, tak boleh nak menghadapi segala situasi normal. Orang lain waktu siang bekerja, yang kita siang waktu kita tidur. Dah terbalik, waktu malam kita tak boleh nak tidur dan kita berjaga macam burung hantu. Lalu menyebabkan penyakit insomnia, kesukaran untuk kita tidur. So hati-hati, bahaya. Ada kes pernah terjadi di luar negara di mana seorang wanita ni tiba-tiba mati terkejut sebabnya dia kekurangan tidur. Berhari-hari, berjam-jam dia tak tidur, lalu menyebabkan otak dia tak boleh nak proses segala info, dia punya sistem sel mati dan dia tak boleh nak hadapi segala apa perasaan tersinggung dekat hati dia ni dah sangat parah, lalu menyebabkan dia kesukaran tidur, dan ini sangat bahaya. Hati-hati kalau kita tak nak antara ahli family kita tiba-tiba ada yang mati terkejut, na'udzubillah min zalik. Jaga waktu tidur kita, manage masa kita, buat jadual yang teratur, jaga keberkatan masa, dan yang paling penting, jaga connection kita dengan Allah. Kalau connection dan hubungan kita dengan Allah kuat, insya-Allah tak adalah emosi negatif. Emosi kita malah menjadi sangat positif, dan duduklah bersama circle yang positif, yang sentiasa mengingatkan diri kita dengan Allah, yang sentiasa mengajak kita melakukan kebaikan. Okey, tu yang keempat. Yang kelima, emosi yang kelima yang boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas, yang boleh membahayakan kesihatan manusia adalah yang kelima, bingung. Bingung tu maksudnya di sini adalah blur-blur. Tiba-tiba kalau kita tengok orang, kita petik jari, dia pandang kita tapi fikiran dia tak fokus pada kita. Maknanya sini emosi dia sedang kacau. Kalau orang panggil pun lambat dia nak respon. Tu masalahnya, dia ada masalah kebingungan, masalah kebluran, blur. Orang yang blur ni, kadang-kadang kita panggil sampai 4-5 kali, dia tak menyahut pun. Rupa-rupanya dia ada masalah hati, dia ada masalah yang sangat teruk melanda diri dia, lalu menyebabkan, kalau kita bingung ni, akan menyebabkan, mengikut kajian, akan menyebabkan sakit tulang belakang. Tulang belakang kita ni tak dapat berfungsi dengan baik. Kadang tiba-tiba kita perasan ada setengah orang lelaki, tiba-tiba dia punya tulang tu macam tak normal, bengkok macam tu. Rupa-rupanya mengikut kajian, sebab dia selalu kebingungan, sebab dia tak boleh berfikir dengan waras. Rupa-rupanya ada kaitan dengan sakit tulang belakang. Sebab tu kalau siapa-siapa yang sakit belakang, kita tak boleh biarkan. Sila buat imbasan otak ke, sila cek di hospital sebab doktor lebih tahu. Kadang-kadang kita rasa kita sihat tapi sebenarnya kita sakit. So cek dan sentiasa berhati-hati, sentiasa alirkan emosi dan cas-cas positif dalam kehidupan kita. Jangan stres-stres, jangan ada emosi negatif. Sebab emosi negatif ni mengikut kajian memang akan menyebabkan diri kita tak boleh nak bagi kesihatan yang baik. Kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita kejap-kejap sakit. Rupa-rupanya kita sendiri tak pandai nak manage emosi kita. Emosi kita sentiasa bercelaru, berselirat dalam kepala otak ni. Kita rasa bingung, kita rasa blur, lalu kita pun tak tahu kita ni hidup di atas muka bumi ni ataupun kita hidup di awang-awangan. Kita tak sedar. Orang yang tak sedar ni lalu menyebabkan tulang belakang dia sakit dan dia tak boleh nak perasan apa yang berlaku di persekitaran dia, sangat bingung, sangat blur. Sampai ada kes yang paling teruk, tak boleh nak ingat family sendiri langsung. Tak ingat nama anak, tak ingat nama suami atau isteri. So,
sangat bahaya. Dan hati-hati, jaga emosi kita, selalu bernafas dengan teknik yang betul, selalu mengingati Allah, sentiasa membaca Al-Quran. InsyaAllah kalau orang yang banyak membaca Al-Quran ni, dia akan sentiasa rasa sejuk, jiwa dia damai, jiwa dia bahagia. So, banyakkan dekatkan diri dengan Allah. InsyaAllah, emosi negatif ni takkan datang dekat kita. Nehi, takkan datang dekat kita. InsyaAllah. Okey. Yang keenam, antara emosi negatif yang keenam adalah takut berlebihan. Ni kalau contohlah dalam situasi nak interview, nak temu duga orang, tiba-tiba dia takut yang teramat sangat sampai terkucil-kucil. Ni sangat teruk. Sampai peluh jantan, orang kata. Peluh jantan ni keluar non-stop sebab ketakutan yang melampau. So, kenapakah perasaan ketakutan tu datang dalam diri kita, dalam diri manusia? Sebabnya, dia tak yakin. Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni kita bersandar kepada siapa? Dia takut yang melampau, tak yakin dengan Allah, lalu menyebabkan siapa yang takut berlebihan ni menyebabkan penyakit ginjal. Peluh dia keluar merecik-recik. Dia punya tangan sejuk beku. So, akan efek kepada organ dalaman ginjal dia tak dapat berfungsi dengan baik. So, jaga emosi positif. Jangan masam-masam. Jangan stres-stres. Jangan ada rasa negatif sikit pun. Kalau ada rasa negatif sikit, segeralah beristighfar. Segeralah berzikrullah. InsyaAllah, kalau kita sentiasa ingat Allah, inilah penenang diri kita. Diri kita akan tenang. Diri kita akan rasa selamat bila kita sentiasa ingat Allah. Okey. Yang keenam itu adalah bila kita takut yang berlebihan akan menyebabkan penyakit ginjal. Okey, yang terakhir. Penyakit emosi yang terakhir, yang ketujuh adalah sedih dan merasa rendah diri. Ni ada juga ni. Di mana rendah diri, maksud dia rendah diri yang negatif. Kalau Allah suruh kita rendah diri ada dua kategori. Satu yang positif dan satu lagi yang negatif. Kalau yang negatif ni, tak pasal-pasal merendah diri. Tak kena dengan situasi. Tak kena dengan situasi, tiba-tiba nak merendah diri. Contohlah, seorang guru memuji anak murid dia sebab dia seorang yang patuh, dia seorang yang menjaga adab, dia seorang yang rajin, dia seorang yang cemerlang. So, cikgu wajar memuji dia. Dan patutlah dia merasa rendah diri. Tetapi kalau tiba-tiba apa benda yang dia buat ni tak kena mengena dengan keadaan situasi, tiba-tiba nak merasa rendah diri. Contohnya kalau seseorang mentor suruh buat live, tiba-tiba dia merasa rendah diri yang teramat sangat. Belum buat lagi dah fikir macam-macam, dah fikir negatif, tak nak cabar diri. Lalu menyebabkan emosi dia kacau bilau. Dia tak berani nak berhadapan dengan ramai orang. Lalu menyebabkan peratus keyakinan diri dia merudum dengan sangat teruk. Lalu menyebabkan dia tak nak bergaul dengan orang ramai. Dia rasa sangat takut. Dia sangat rasa rendah diri. Rendah diri yang Allah suruh kita buat adalah bila kita orang puji, kita tawaduk. Tapi kalau rendah diri yang negatif ni, tak kena-kena, tak semena-mena dengan situasi, tiba-tiba kita nak merendah diri tak memasal. So, kita kena elakkan perkara macam ni. InsyaAllah, kalau kita jaga emosi kita, tak ada satu perasaan negatif pun akan bersarang dekat hati kita. Kita serahkan semuanya bulat-bulat hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, jangan sedih-sedih, jangan murung-murung. Jangan rasa rendah diri yang tak kena sangat dengan situasi. Akan menyebabkan leukemia, penyakit sel kanser darah putih yang berlebihan, lalu menyebabkan sakit leukemia. Betul ke Soleh sebut? Soleh, orang putih ni, kadang-kadang kita kan orang kampung. Merendah diri. Okey, sekadar selingan tadi. Okey, yang terakhir tadi, bila kita terlampau merendah diri, terlampau sedih, terlampau tak kena dengan situasi kita ni, kita emosi negatif. Tak pasal-pasal. Kejap-kejap bad mood. Kejap-kejap bad mood. Kadang-kadang orang pun takut nak dekat dengan kita. Tengok muka kita semacam je. Kalau orang yang ceria, orang yang banyak tersenyum, pasti sudah ramai orang suka nak berkawan dengan dia. So, bila ada seseorang yang sentiasa nak menyendiri, tak nak bergaul dengan orang, rupa-rupanya dia ada masalah. Dan
Jangan terkejut tiba-tiba kita dengar dia rupanya ada sakit kanser darah putih, iaitu leukemia. Okay, so jangan stres-stres. Sentiasa letakkan dan pasakkan hati kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jaga Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Okey, semoga bermanfaat perkongsian soleha berkenaan dengan 7 emosi negatif yang mana sangat membahayakan kesihatan kita hingga boleh membawa maut, hingga boleh memberikan kecacatan kepada kita. So, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita semua ni sentiasa di jalan yang benar, sentiasa sehat walafiat, sentiasa dipanjangkan umur untuk kita lebih bermanfaat dan sebarkan ilmu non-stop kepada orang di luar sana. Kadang-kadang kita rasa kita dah banyak ilmu, rupa-rupanya macam ni perkongsian soleha berkenaan dengan emosi negatif ni, rupa-rupanya banyak yang kita tak tahu dan tak pernah dengar pun selama ni kan. So, bila kita dah belajar, kita dah berguru, kita berpandukan dengan sumber yang betul, insya-Allah akan menjadikan diri kita serta fikiran kita lebih terbuka, akan menjadikan kita punya emosi lebih positif. Kita apa-apa pun kita bersandar kepada Allah. Kalau ada masalah, berbaliklah kepada Allah. Allah yang memberi masalah, cara yang betul adalah kembali kepada pemilik hati. Kalau kita ada masalah hati, masalah jiwa, apalah salahnya kita turn back to Allah dengan cara kembali kepada pemilik mutlak hati manusia ni. Hati manusia ni Allah yang pegang. Kalau sedikit kita terpesong, tahulah iman manusia ni mudah berbolak-balik. Kadang-kadang kita rasa high, kadang-kadang kita rasa low. Iman ni turun naik. Dan seperti kehidupan kita ni ibarat seperti roda kehidupan manusia ni sentiasa berputar. Roda bulat tu sentiasa berputar. Kadang-kadang kita ada kat atas, kadang-kadang kita ada kat bawah. So, manusia ni kalau rasa macam lemah je, kita kembali kepada Allah. Dan kalau kita rasa macam tinggi melambung je orang puji tu, kita kembali kepada Allah. Jangan rasa diri kita ni perfect segala, sebabnya manusia ni tak ada yang sempurna. Dan sempurna ni hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih sebab sudi join live sharing ilmu soleha setiap hari. Semoga Allah memberkati hidup kalian dunia akhirat. Dan beruntunglah kita berada di dalam circle-circle ilmuwan, di mana kita sentiasa mendengar makanan rohani setiap hari. Non-stop, insya-Allah inilah menjadi makanan jiwa kita yang sentiasa meletakkan Allah nombor 1 dalam segala hal. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.